Betul. So cakap orang politik ni, dia kata tu hari ada satu ahli politik tu bersumpah dengan you. Dia cakap betul tak? Sumpah orang politik. Politik orang sumpah. Saya setuju dengan you. Saya lebih percaya cakap ahli biasa UMNO sebab dia cakap tak ada kepentingan dan dia tak bawa naratif pemimpin. Betul. Itu saya percaya. Tapi cakap pemimpin UMNO yang ini sebab dia kena cakap politically correct, bukannya benda yang correct. Itu kita faham. Tapi yang pengikut-pengikut kat bawah yang pemimpin-pemimpin peringkat bahagian exco pemuda semua ni pun nak jadi macam tu juga ke? Kamulah sepatutnya jadi check and balance kepada pemimpin atas. Jadi bila pemimpin apa cakap, kamu pun jadi macam burung kakak tua. Tak ada check and balance. Tak ada kualiti. Itu kita hairan, Sam. Dahulu masa kita duduk dalam pembangkang, suara mereka ni sungguh lantang. Lantang. Tapi suara siapa? Ada suara juru cakap UMNO ni lah. Seorang dia lantang lah. Lokman Adam lah yang lantang. Adam lah. Kita cakap terus lah. Hari ini suara Lokman Adam ini kemana sebenarnya hala tuju dia? Nak pertahankan sebenarnya presiden. saya, walaupun saya kecewa dengan Lokman Adam ni, tapi tak kecewa sangat sebab dari segi politik kita boleh faham lah. Dia nak ambil hati Anwar, ambil hati Anwar Ibrahim semua. Mungkin dia cuba berdiplomasi. Saya rasa Lokman Adam sendiri pun marah bila Datuk Seri Najib dengan Datin Seri Usman kena macam tu. Tapi dia nak cakap apa kan? Orang nak cakap apa? Orang kat bawah, kalau dia cakap menjejaskan kerjaya politik dia, itu kita faham. Tapi orang yang kat bawah ni, yang tak ada jawatan apa-apa ni pun, dia cakap lah. Atau mungkin kamu nak bertanding, atau mungkin kamu nak apa-apa daripada bangunan. Itu saya faham. Sebab takkanlah ahli Presiden UMNO nak marah Datuk Seri Anwar. Takkan timbalan Presiden UMNO nak marah Datuk Seri Anwar kan? Tapi yang kat bawah-bawah ni pun senyap. Saya nampak Azam duka cita kita hari ini kepimpinan di peringkat bahagian, ketua-ketua bahagian. Mana suara mereka dalam mempertahankan mantan Presiden kita? Tak ada suara ketua-ketua bahagian. Sepatutnya pemegang taruh jawatan daripada ketua bahagian sayap-sayap ini mengeluarkan suara mereka, bantahan-bantahan mereka apa yang berlaku dalam kerajaan pada hari ini. Dengan isu semalam kalimah Allah, kita tak nak bincangkan benda tu lah. Cuma tidak ada suara-suara. Penegasan ataupun kritikan kepada kerajaan, perpaduan kepada PMX. Kita orang bawah ni, yang pemain media ni, bila kita bersuara, kita ditekan, dituduhnya menyokong Tun Mahathir, dituduhnya menyokong Perikatan Nasional. Dah bayar ke, kena bayar ke, lebih baik kamu masuk Perikatan macam-macam Nasional. lah. Munafik lah, macam-macam. Macam-macam tomahan dilontarkan kepada kita, sedangkan kita ni membela pemimpin, membela parti kita. Sebab hari ini kita lihat parti kita dah jauh daripada landasan sebenar. Apabila diterajui oleh Zahid ni dah jauh. Jadi kita tak ada peluang lagi. Peluang kita untuk tunjukkan kuasa ahli ni, kita sebenarnya UMNO ni dikuasai oleh ahli, bukan pemimpin. Ya, bukan, betul. Jadi kita nak tunjukkan untuk 6 PRN kita jangan undi Pakatan Harapan. Betul. Untuk sebenarnya itu untuk mengajar Zahid Amidi, untuk menunjukkan yang UMNO ini adalah kepunyaan ahli-ahli UMNO. Saya setuju. Kita nak ajar juga pemimpin kita sebab tak pulangkan mandat kepada ahli. Ikut mereka saja 2-3 orang di atas tu. Jadi duka cita di situ. Ahli pun marah ni. Bukan setakat kita. Okey, saya ada soalan orang forward kat saya ni. Dia suruh saya tanya dekat saudara Tan Likas, boleh ya? Soalan ni dia orang ni baru WhatsApp ya. Okey, actually sebenarnya soalan ni soalan sama, tapi saya ulang balik lah ya. Orang dia kata, saudara Atan, ramai ahli akar umbi terasa kecewa bila melihat rumah UMNO ditakluki DAP dan rakan mereka. Malahan PWTC telah diwarna-warnai sinonim DAP putih. Putih. Iyalah, betul lah. Putih semua ya. Betul. Tak ada kali lain nak pakai kot. Tak ada. Apa pandangan saudara Hatan Likas tentang ini? Apa dia? Saya dah buat pandangan ini beberapa hari. Hari Ahad tu lagi saya dah buat live. Nak jelaskan benda ni bahawa rumah UMNO dah ditakluki. Ya. Dengan warna putihnya, ya. Seolah-olah saya memang DAP kuasai warna sinonim dengan DAP. Dan saya dah jelaskan kenapa perlu warna sebab tu bila budak UMNO berdiri sebelah DAP macam budak DAP ya. Semua warna putih ya. Saya pun tak perasan lah. Jadi menggambarkan bahawa ada sesuatu yang tidak kena kepada parti kita lah. Bukan parti tidak bersalah, tetapi kepimpinan di atas itu. Bagaimana mereka nak corakkan patutnya parti sebagai tetamu, katalah kita berhari raya,
Hari Raya Cina, kita pergi rumah kawan Cina kita kadang-kadang pakai baju dia orang baju Cina. Kita pergi rumah perayaan di Bali, kita pakailah baju India sikit ni kan. Betul. Dan dia orang datang rumah kita hari raya dan pakai baju Melayu. Patutnya dia orang datang masuk rumah UMNO pakai baju UMNO lah, warna UMNO lah kan. Janganlah warna putih kan, melambangkan sesuatu. Jadi bila kerjasama ni sebenarnya dalam kerajaan perpaduan ini pun untuk 6 negeri tidak menguntungkan UMNO. Tidak menguntungkan Barisan Nasional. Macam mana tu? Kalau di negeri Selangor contoh, berapa seat saja UMNO akan boleh bertanding? Saya dengar 5 seat, tengah duk minta sedekah dapatlah 2 seat lagi kot. 7 seat. Okeylah kita itu pun kalau dapat. Kalau dapat kita letaklah maksimum 10. Apa kita boleh dapat? 10 baik kita jadi pembangkang. Kita dah ada sekarang 5 seat jadi pembangkang. So apa perasaan you ni dia tanya soalan tu? Hazimin Mustafa. Okey. Soalan kedua ni daripada Hazimin Mustafa. Kenapa Presiden UMNO masih mahu menipu ahli akar umbi dalam memberikan sokongan kepada Anwar sehingga sanggup mengatakan UMNO sedia jadi tulang belakang kepada PH untuk sekurang-kurangnya 3 PRU akan datang? Okey, kenapa Presiden Anwar masih mahu menipu ahli akar umbi dalam memberikan sokongan kepada Anwar? Sehingga sanggup mengatakan UMNO sedia jadi tulang belakang kepada PH untuk sekurang-kurangnya 3 PRU akan datang. Apa komen saudara Hassan Dikas? Kita lihat Presiden UMNO ni bukan setakat baru ni je rasa nak menipu akar umbi ni. Beberapa tahun yang lalu pun bila ada audio yang dikeluarkan, kita senyap je. Kita senyap sebab kita masih PRU, nak ambil PRU, kita nak momentum itu tidak terganggu. Tapi bila dah mulai selepas terbentuk kerajaan ni, kita lihat tengok kelakuan Zahid ni dah di luar batas ataupun di luar landasan track untuk perbaiki UMNO lah. Jadi kita tengok semalam pun ucapan dalam majlis itu, dia boleh puji Anwar melambung-lambung. You are the real Anwar, kan? Dengan baru-baru ini pun dalam majlis itu menunjukkan kurang bijak. Dia ingat orang suka orang luar. Ya, dia ucapkan reformasi sebelah Anwar, tergelak-gelak kan. Pergi bersama dengan apa yang dia nak reform? Dia reform diri sendiri lah. Itu sebab kita katakan patutnya Zahid ini menjaga hati 3.5 juta ahli. Tapi ini. ada orang kata kalau tak kerana Zahid, UMNO dah ditutup dah. Dia haramkan UMNO tutup UMNO masa Mahathir tu. Apa komen saudara Tan? Kalau tidak ada Zahid, apakah UMNO ni hanya ada Zahid? Betul. Saya rasa Zahid bukan ada kuasa nak tutup UMNO pun kan. Kalau tidak ada Zahid, Tok Mat ada. Tok Mat ada naik Presiden Ismail Sabri. Bukan kuasa Zahid nak tutup UMNO. UMNO ni bukan seorang, bukan presiden. UMNO ni milik semua. Kita katakan walaupun diharamkan UMNO di ROS, UMNO tetap ada. Jadi jangan ceritalah pasal UMNO diharamkan kalau Zahid tak selamatkan UMNO dia diharamkan. UMNO ni buanglah nama ke ROS tu. Tetap ada. Tetap ada sebab UMNO ni terdiri daripada ahli. Orang yang tak ada, kita boleh angkat orang lain. Ya, betul. Pemimpin ramai. Kata orang, pemimpin datang dan pergi. Ya, betul. Kenapa kena ada Zahid? Sebenarnya itu retorik. Itu nak menggambarkan, nak make up Zahid ni lah. Kononnya kalau tak ada Zahid ni dah UMNO ni berkubur lah. Padahal itu nak menunjukkan terdesaknya kumpulan-kumpulan ini yang menyokong Zahid ni. Untuk menggambarkan Zahid tak ada, UMNO dah berkubur. Ibu perasan tak dalam minggu 2 ni tiba-tiba tak ada angin tak ribut, orang duk hentam Mahathir, orang duk hentam Ismail Sabri. Saya tengok apa pasal ni, dia orang tu dah pencen, dah tak ada guna, tak ada kuasa. Walaupun yang buat salah tu tak ada untungnya pada UMNO sekarang. Saya rasa itu nak divert attention je. Untuk nak cari boogeyman. Ya, betul. Dia nak jadi kan seseorang itu boogeyman. Dia akan cari isu dan dia attack kepada orang tu untuk alihkan isu mereka dalam kerajaan perpaduan yang kita nampak setakat ini gagal lah. Ini seolah-olah cuba memperbodoh-bodohkan ahli UMNO. Sekarang ni ahli UMNO cerdik-cerdik dah, bukan semua kampung-kampung lain. Kat kampung tu pun dah sekolah tinggi. Dan kita harap rakyat dan akar umbi UMNO sedarlah permainan politik daripada Zahid Hamidi ni pada hari ini yang tidak menguntungkan kita.
Bila dia katakan UMNO ni sedia untuk menjadi tulang belakang sekurang-kurangnya 3 jadi apa keperluan kita ahli UMNO nak bekerja keras lagi? Betul. Dan ini menunjukkan Zahid ini tidak ada nafsu ataupun tidak ada visi untuk membawa UMNO sebagai tunjang dalam kerajaan, ketua kerajaan. Saya nak tanya dalam live saudara Atan Lekas ni, tolong jawablah ya. Adakah saudara sebagai ahli UMNO sanggup menjadi tulang belakang DAP pada 3 Penggal akan datang? Saya tidak sanggup menjadi tulang. Malahan untuk PRN ini, saya tidak akan mengundi mereka dan saya desak kepada ahli-ahli untuk tidak mengundi Pakatan Harapan.